Kita cuba mengaitkan bacaan kita Maliki Yaumiddin dengan kehidupan berkeluarga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepercayaan kepada hari akhirat merupakan satu daripada rukun iman. Bukan artinya kita meninggalkan dunia, kita kejar akhirat. Dunia tempat kita bercocok tanam, tuaiannya kita akan lakukan di akhirat. Sebab itu kerana keadilan Allah Subhanahu wa taala, kita dijelaskan amalan yang hanya dilihat dengan mikroskop akan diperlihatkan kepada kita di akhirat, yang baik ataupun yang buruk. Kalau kita meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan usaha di dunia untuk akhirat, antaranya sabda baginda bermaksud apabila mati seorang manusia, terputuslah segala amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu bermanfaat yang diajarkan kepada orang, dan anak-anak yang saleh yang sentiasa mendoakannya. Jadi 3 perkara ini, sedekah jariah, kita tak akan mampu untuk buat sedekah jariah kalau kita tidak berkemampuan. Artinya kita hendaklah menjadi orang yang berada. Kalau boleh kaya raya lah. Kalau boleh Anson Road, Shenton Way punya bangunan tu kita punya. Kalau boleh lah. Tapi dah jadi milik orang pula. Kita kalau boleh jadi kaya raya. Di dunia kaya, banyak bersedekah, di akhirat kita akan lihat hasilnya. Ilmu yang bermanfaat, kita dikendaki supaya berilmu. Kita tidak boleh menjadi manusia-manusia yang bodoh dan diperbodohkan, yang hanya mengikut apa yang orang tetapkan pada kita. Jadi orang yang beriman ni mestilah, kalau tidak bijak pun, berusaha untuk meningkatkan keupayaan ilmunya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang bermaksud kebijaksanaan merupakan satu perkara yang hilang dari orang mukmin. Di mana juga dia jumpa, hendaklah diambilnya. Artinya usaha untuk meningkatkan ilmu, untuk meningkatkan kemampuan minda kita, hendaklah dilakukan secara berterusan. Itu hidup di dunia, supaya dengan ilmu yang kita ada, kita mampu untuk menyumbang. Dan yang ketiga, yang dapat dinikmati di akhirat, bila kita mampu untuk mentarbiah anak-anak menjadi anak-anak yang saleh, anak yang tidak membawa mudarat kepada ibu bapanya, anak-anak yang tidak memaki hamun ibu bapanya, anak-anak yang boleh menyumbang kepada masyarakatnya, di mana akhirnya ibu bapa juga akan mendapat faedahnya di akhirat. Allah Rasulullah menyebutkan tentang faedah di akhirat, tapi usahanya hendaklah dilakukan di dunia. Tak boleh dipisahkan amal akhirat dengan amal dunia. Yang kita katakan bergantung kepada nawaitu kita dan bagaimana kita amalkan. Jadi dengan kita menyebut Malik Yaumiddin,
yang menguasai hari kemudian, supaya menyedarkan kita bahawa dunia adalah sebagai satu jembatan. Kehidupan kita tidak mati, tidak habis di dunia saja. Kita terangkan fasa-fasa kehidupan. Jadi apa juga yang kita harapkan di akhirat, kita mesti lakukan di dunia. Sama ada ilmu yang diajarkan, sedekah jariah, mentarbiah anak-anak menjadi yang soleh semasa hidup di dunia. Sebab kalau kita dah berada di alam barzah, di alam yang lain, orang nak hantar kereta BMW tak boleh lah. Kalau kita baca surat khabar Straits Times kan, ada yang hantar kereta BMW, ada yang hantar kredit card. Dia lupa bank dekat sana dia tak pakai transaction yang kat Singapura, kat dunia ni. Citibank ke DBS Bank, alam lain tak pakai. Tapi kepercayaan orang lain, mereka boleh hantar laptop pun boleh hantar. Itu kepercayaan mereka lah. Di dunia dia buat apa pun, bila dah mati boleh dikirim benda-benda itu. Beli cantik-cantik, dibakar, dia kata tu dia dah kirim ke alam akhirat. Biarlah mereka dengan kepercayaan mereka, tapi bagi kita amat berbeza. Apa juga hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Apa juga yang Al-Quran jelaskan kepada kita. Semata-mata untuk memberikan kesedaran supaya kita tidak lalai. Orang yang lalaikan satu kehidupan akhirat, dia akan enjoy di dunia. Dia lupa bahawa dia akan menghadapi mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan berkeluarga pun, setelah kita melafazkan Malik Yaumiddin, maka kehidupan berkeluarga kita dengan penuh kesedaran bahawa hubungan suami isteri adalah bersiap untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan anak-anak jugalah semata-mata untuk melepaskan diri kita daripada pertanyaan Allah di akhirat kelak. Wang yang kita miliki, hendaklah juga kita usahakan supaya sebahagian darinya dapat kita nikmati di akhirat kelak. Kerana harta kita di dunia ini boleh kita bagikan kepada 3 sajalah. Yang kita makan habis. Agaknya daripada mula kita bekerja sampai sekarang, berapa kontainer makanan yang kita dah habiskan. Tak tengok pun. Lepas makan dia keluar. Dia pergi mana tak tahulah, dia jadi apa? New water katnya sekarang ni. Dia jadi new water. Minum balik. Yang kita makan habis. Tak ada lagi kesan. Yang kita belanjakan dah tak ada. Kalaulah kita simpan banyak-banyak, lepas tu kita habis, itu bukan duit kita. Kita tak jumpa lagi duit tu. Itu duit ahli waris. Dan kadang-kadang harta warisan ni orang kata berhantu. Bukan sebenarnya harta tu berhantu. Yang menuntutnya itu adalah hantu-hantu. Jadi sebab itu naik kot turun kot pasal nakkan harta warisan. Malah di Singapura kita tak sedar ada hamba Allah yang tukar agama kerana tak puas hati dengan hukum faraid. Ada. Jadi harta yang kita tinggalkan tu bukan hak kita. Dan janganlah
Jadi kalau kita gagal yang ketiga tadi, mendidik anak-anak yang saleh, jadi masalah pula kepada kita, mereka berebut. Kita tinggalkan, masing-masing keluar tanduk, harta bapa ada. Kita khawatir. Jadi yang akan kita temui di akhirat, harta yang kita sedekahkan, itu yang akan kita jumpa balik. Yang kita makan kita tak jumpa, yang kita tinggalkan terus. Yang kita akan jumpa harta yang kita sedekahkan. Jadi mereka yang menyedari akhirat itu ada dalam kehidupan berkeluarga, mereka akan bersama cuba untuk memenuhi wawasan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan semua orang boleh sedar. Kadang-kadang orang-orang dinasihatkan depan mata pun dia tak sedar. Ada seorang hamba Allah, sepatutnya dia jadi wali nikah. Lepas tu dia surrender lah. Dia kata, saya tak nak jadi wali dan kerana saya tidak boleh jadi wali. Dia bapa. Kenapa tak boleh jadi wali? Dia kata, saya masih minum. Macam-macam hebok dia buat. Dia tak nak jadi wali. Memang tak boleh lah. Dinasihatkan lah supaya insaf lah, ni anak nak nikah, kemudian kau jadi bapa mentua. Sepatutnya bapa mentua ni menjadi role model kepada menantu yang baru datang ni. Dia tak nak. Kalau tak nak apa kita nak buat Jadi mereka beliau ni tak bolehlah jadi wali. Dan yang jadi wali ganti dia lah, itu anak lelaki dia, kan dia tak boleh jadi wali. Atau dah dinasihatkan supaya dia sedar, supaya dia insaf. Jadi kalau orang dah tak nak sedar, tak nak insaf, memang susah. Yang Malik Yaumiddin dia tak jumpa sebab dia tak salat. Yang ada baca pun kurang faham. Apakah pengisiannya, apakah matlamatnya, bagaimana menghayatinya. Jadi baca-baca gitu aja. Tapi dengan sedar bahawa kehidupan berkeluarga ini akan balik kepada mahkamah Allah zaman Malik Yaumiddin. Dengan itu kita akan cuba memperbaiki kehidupan. Kita akan cuba meningkatkan mutu keluarga kita. Kita akan berusaha supaya kehidupan yang sebaik-baiknya dapat dibina bagi memudahkan kita bersedia untuk alam akhirat. Sebab itu bukan semua orang boleh sedar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bila mengajak kaum keluarganya supaya menerima Islam, mereka tolak. Bila Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat, kerabat-kerabatmu yang dekat. Kumpulkan semua. Abu Lahab, dia kata kepada Rasulullah, bila Rasulullah dah terangkan semua, adakah kerana ini ya Muhammad kau panggil aku semua? Macam dia kata wasting time lah. Bangkaran. Ini ada manusia-manusia yang seperti itu hari ini, walaupun dilahirkan dalam keluarga Islam. Jadi kepentingan suami dan isteri sedar supaya kesedaran ini dapat menjalar kepada anak-anak. Mereka punya kekuatan untuk berhadapan dengan apa juga cubaan yang berlaku. Kemudian ia juga mengajar kita supaya bertaubat. Bila sedar hidup ini akan mati dan kita tidak pasti bila kita akan mati.
Yang saya kata tadi tengah seronok nak pergi memancing kan. Tiba-tiba kapal bertembung, meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah cucurkan rahmat ke atas roh mereka semua. Kalau mereka dalam keadaan iman, alhamdulillah, itu mengingatkan kita semua. Dan kita kata umur 73 nanti baru aku mati. Statistik cakap macam tu, 73 baru mati. Ini iktibar bagi kita. Kita baca dekat dalam TV keluar. Jadi kalau siapa yang tak hendak bertaubat, artinya tidak mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu itu sia-sia. Tak ada dalam dunia ini yang Allah jadikan sia-sia. Cuma mulut manusia saja, bila anaknya degil ke, tak dengar cakap, kita sia-sia je kau jadi orang. Nasib baik anak tu jadi orang. Kalau keluar jadi beruk, apa hal pula? Inilah manusia cakap, tak fikir. Jadi bila anak degil ke apa tak sedar, dia sedar. Kenapa anak dia jadi macam tu? Adakah waktu dia muda-muda pun degil, lebih degil daripada itu? Atau lepas berumah tangga dia tidak menyemai nilai-nilai yang dikehendaki Allah dan Rasulnya? Ada iktibar yang perlu diambil sebagai satu pengajaran yang menginsafkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Fatihah itu mengandungi ayat-ayat yang nak membentuk hamba-hambanya, makhluk yang diciptakan. Jadi kita tak boleh nak leka dari segi bertaubat. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, kita wajib percaya Rasulullah itu maksum, terpelihara daripada dosa. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah setiap hari beristighfar kepada Allah 70 kali. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah beristighfar sehari 100 kali. Baginda maksum, tak buat dosa, tapi masih bertaubat, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita macam mana agaknya? Katalah imam baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 10 kali. Tengok jam, bila nak habis ini? Memanglah kalau kita waktu zuhur lambat, waktu tu Jumaat lambat, imam kena sesuaikanlah. Tapi kalau waktu itu lain, kita ada masa, takkanlah kita tak hendak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita sengajakan atau kita tak sengajakan. Bagi kita, kalau waktu zuhur 1:11, kita salat zuhur pukul 3, tak ada apa-apa kan? Kita tak rasa bersalah. Dan kan Rasulullah kata, Rasulullah bersabda dalam hadis bermaksud 3 perkara yang perlu disegerakan. Bila masa waktu, cepat salat. Bila kematian, cepat kebumikan. Bila dah cukup syarat untuk berumah tangga, hendaklah segerakan nikah. Rasulullah tak cakap kahwin 1 ke kahwin 4, Rasulullah cakap pasal berumah tangga saja. Lebih berat kepada yang belum pernah bernikah, kalau cukup syarat, maka segerakanlah. Jadi kalau kita ada rasa tak sedap selagi kita belum dirikan salat, kita lakukan segera. Artinya kita orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, artinya kita nak segera bertaubat. Kita tak tahu, kita lewat, kita ada time lagi lah nanti. Kita boleh jamak zuhur dengan asar. Asar pukul 4.10. Okey, nanti pukul 4 kita masuk masjid lah, kita buat zuhur dengan asar sekali. Kalau boleh hidup sampai asar. Jadi kadang-kadang berlaku, kita tak rasa bersalah. Memang dari segi syaratnya bolehlah.
Tapi kalau keimanan kita itu meningkat, kita tak akan rasa selesa lah kalau kita tidak salat di awal waktu, kecuali ada halangan-halangan lah. Jadi segera balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat, segera melakukan apa juga yang diperintahkan kepada kita, apa yang menjadi kewajipan kita. Kerana kematian kita tak tahu bila-bila masa boleh berlaku. Jadi dengan menyedari yang dunia ini adalah jembatan, dan kita perlu bersegera melaksanakan apa jua tanggungjawab, dan bila kata bersegera, kita melakukan yang sebaik-baiknya. Dalam keadaan orang yang beriman, kita tidak boleh asal boleh, kerana Allah menyintai orang yang melakukan suatu perkara dengan sungguh-sungguh. Kalau kita salat sungguh-sungguh, kalau mencari rezeki sungguh-sungguh. Dan Allah laranglah segala pekerjaan mungkar, pekerjaan buruk. Jangan pula kata kalau amalan baik sungguh-sungguh, amalan tak baik pun mesti sungguh-sungguh. Kalau piara tuyul tak boleh ambil $50-20, pergi Maybank ke, pergi agaknya Citibank boleh pakai karung bawa balik. Itu bukan sungguh-sungguh. Itu adalah yang dilarang, tak boleh sungguh-sungguh lah. Tak boleh buat langsung. Tapi apa juga amalan baik, yang nak berdekatkan diri kepada Allah dalam kehidupan berkeluarga, hendaklah dilahirkan sungguh-sungguh. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Dan kalau ada soalan yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari, InsyaAllah yang mampu saya jawab, saya akan jawab. Ada lain pula ni. Soal boleh tak? Terima kasih kerana mengemukakan soalan. Bolehkah letak mas kahwin sebanyak 8,000 tanpa wang hantaran? Dalam Islam, yang kita wajib beri ialah mas kahwin. Dan mas kahwin adalah milik wanita dan wali yang berhak menentukan. Kita katalah laki-laki nak meminang, kemudian walinya menetapkan mas kahwinnya 500. Laki-laki tak boleh tawar. Boleh tak tawar sikit? Half price okey lah. Sekarang ditetapkan $500, $100 mas kahwin lah. Itu dah ditetapkan lebih daripada 10 tahun. Saya ingat dekat 20 tahun dulu dah ditetapkan. Sama ada dia janda ke, dia anak dara ke, tetap sama. Tapi di Malaysia sebahagian tempat lain, kalau yang dara berapa 80, yang janda half price 80, 40. Itu seluruh tempat di Malaysia lah. Jadi tentang hukum mas kahwin, selagi dia tidak memberi, selagi lelaki tidak menyelesaikan wang mas kahwin, kata dia taruh 8,000, lepas tu dia tak bayar, si isteri boleh kata, sorry bang, malam ni you tidur kat luar lah. Tapi kalau dia rela, dia tu atas katil tak bersama, okey lah. Jadi mas kahwin mesti dilunaskan. Kan tu wajib. Kalau dia tak lunaskan, isteri ada hak mengatakan sorry, sampai jelaskan mas kahwin. Itu tentang hukum mas kahwin. Tentang hantaran. Hantaran adalah merupakan adat dalam masyarakat Melayu. Ada orang kata hantaran ni bid'ah. Hantaran ni menyusahkan. Tapi kalau kita lihat
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, tahaddu tahabbu, bermaksud saling menghadiahkan akan bertambah kasih. Jadi kalau lelaki memberikan hantaran 8,000 kepada keluarga pengantin perempuan, dia bagi hadiah. Hadiah tu tak boleh minta balik. Lepas 2 tahun gaduh, minta balik duit hantaran. Tak boleh. Hadiah tak boleh minta balik. Kemudian daripada keluarga perempuan, apa yang dihadiahkan kepada laki-laki, 8,000 tu dia tak masuk kocek terus. Keluarga perempuan akan belikan apa? Biasanya kan akan dibelikan perabot kan, untuk kegunaan pengantin tadilah. Akan nak duduk atas lantai kan, sejuk. Itu biasanya. Jadi kita anggap yang 8,000 itu adalah hadiah. Kemudian keluarga perempuan akan menghadiahkan semula kepada kedua mempelai peralatan bilik tidur. Jadi tak boleh kata ini adalah satu tak ada zaman Rasul. Memang baru ni ada. Waktu saya cover dekat ROMM lah. Satu orang tu dia taruh hantaran $1. Dia taruh hantaran $1. Saya kata, apa pasal $1? Dia kata, hantaran tak ada. Dalam Islam tak ada hantaran. Okey, kalau tak ada hantaran dalam Islam, scrap bang. Dia untuk $1. Dia tak faham. Kadang-kadang budak-budak ni, dia baca kitab. Dia belajar. Tapi, dia tak melihat konteks hari ini. Jadi kononnya betul. Kalau dia tahu $1, katalah anak cucu dia tengok, mak aku dulu kahwin $1, bapa aku ni kayap ke apa? Jadi kalau tak ada, teruk tak ada sudahlah. Dia tak payah saya nak bertegang murah dengan dia. Dia kata, bila saya kata takkan $1 untuk apa? Mesti fahamlah. Dia kata dalam Islam tak ada dalam Islam scrap. Dia taruh. Senang cerita dia. Jadi kalau kita nak bagi mas kahwin sebanyak 8,000, itu dah jadi hak perempuan. Jadi kalau umpamanya keluar laki-laki tadi datang ke rumah itu, tak disiapkan katil, tidur atas simen aja, padan muka. Kerana kita katakan tadi dia sepatutnya menghadiahkan, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan saya. Allahu a'lam. Sekian untuk kali ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.